Assalamualaikum, saya Nurhaizah binti Malikan, nombor matrik 26693. Bagi subjek pengurusan awam strategik, kumpulan kami mengkaji mengenai organisasi polis Diraja Malaysia. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai organisasi polis Diraja Malaysia. PDRM, iaitu Polis Diraja Malaysia, merupakan pasukan polis kebangsaan dan persekutuan beruniform di Malaysia. Ibu pejabat Polis Diraja Malaysia terletak di Bukit Aman, Kuala Lumpur dan diketuai oleh seorang ketua polis negara iaitu Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, dan beliau telah dilantik mulai Mei 2021. Perlembagaan, kawalan, pekerjaan, pengambilan, pembiayaan, tata tertib, tugas dan kuasa pasukan polis ditentu dan dikawal oleh Akta Polis 1967. Pasukan polis telah wujud di Malaysia sejak zaman Kesultanan Melaka. Undang-Undang Kanun Melaka mewujudkan apa yang pada dasarnya adalah pasukan polis di Malaysia pada abad ke-15 melalui institusi Temenggung dan Hulu Balang atau Pahlawan Diraja. Tugas Temenggung dan Hulu Balang ialah menangkap penjenayah, membina penjara dan melaksanakan hukuman. Selain daripada Temenggung, terdapat sebilangan penghulu atau ketua kampung yang bertugas mengawal kampung masing-masing. Tugas utama mereka termasuk kutipan cukai, penguatkuasaan undang-undang dan memelihara keselamatan kampung. Sistem polis Melaka ini berakhir apabila pada 10 Ogos 1511 armada Portugis yang diketuai oleh Afonso de Albuquerque menakluki Melaka. Selepas piagam keadilan di Pulau Pinang diberikan, sebuah pertubuhan polis moden di Malaysia telah ditubuhkan. Pada 25 Mac 1807, berikutan asimilasi Melaka ke dalam Empayar British pada tahun 1795. Selepas Perang Dunia Kedua, organisasi polis pusat ditubuhkan yang dikenali sebagai Pasukan Polis Hal Ehwal Awam. Pertubuhan ini ditubuhkan di Tanah Melayu dan diketuai oleh seorang penjajah British iaitu H.B. Longworthy. Hampir setahun selepas Hari Kemerdekaan, pada 24 Julai 1958, Raja Malaysia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad telah mengurniakan gelaran diraja kepada Pasukan Polis Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1963, Persekutuan Diraja Polis Melaya, Perunding Bersenjata Borneo Utara dan Perunding Sarawak telah digabungkan untuk membentuk Polis Diraja Malaysia. Visi Polis Diraja Malaysia ialah peneraju keselamatan bagi mengekalkan Malaysia selamat dan aman. Dan misi mereka pula ialah memberi perkhidmatan kepolisan yang profesional, berkualiti dan berintegriti ke arah keselamatan dan ketenteraman awam dengan memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan dengan integriti di kalangan agensi penguatkuasaan Malaysia melalui pengurusan aduan dan siasatan secara telus, berani, berbakti dan profesional. Fungsi utama Polis Diraja Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 3/3 Akta Polis 1967. Sebagai tertakluk kepada pasukan akta ini digunakan di dalam dan di seluruh Malaysia ialah penyelenggaraan undang-undang dan ketenteraman, pemeliharaan keamanan dan keselamatan Malaysia, pencegahan dan pengesanan jenayah, penahanan dan pendakwaan pesalah, dan pengumpulan risikan keselamatan. Isu strategik, permasalahan jangka panjang yang dihadapi. Menurut Brewster dan Larson 1992, sesuatu strategi boleh menjadi gagal apabila ketidakserasian dengan sifat tenaga kerja dan juga budaya organisasi khususnya. Strategi sesebuah organisasi merupakan penentu ukur bentuk pengurusan tenaga kerja organisasi menurut Rozan 1995. Organisasi ketiadaan hala tuju yang jelas dalam mencapai visi, misi dan matlamat organisasi PDRM.
kesukaran dalam menggabungkan pelbagai personaliti untuk menjadi satu pasukan yang padu dan bersatu, kegagalan untuk membangunkan kecekapan dan tingkah laku utama, komunikasi dan maklum balas yang lemah, kurangnya kesedaran dalam membina organisasi yang kukuh di mana memerlukan kerja keras dan kesederhanaan yang mendalam tentang budaya dan persekitaran. Short strategi untuk isu pengurusan strategi. Penglibatan semua golongan profesional dalam reka bentuk dan pelaksanaan perubahan dalam organisasi untuk menambah baik organisasi. Pemimpin mesti memahami kekuatan dan kelemahan profesional yang berbeza sebelum membuat pelan tindakan untuk meningkatkan keberkesanan organisasi. Mempunyai interaksi langsung dengan pelanggan. Penyertaan aktif dalam proses membuat keputusan supaya memperoleh pelbagai perspektif dan idea tentang cara yang lebih baik untuk menambah baik organisasi. Digalakkan pegawai dan anggota menggunakan program perisian yang direka khusus untuk meningkatkan kecekapan atau keberkesanan di pejabat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ashikin binti Mustafa, nombor metrik 266691. Saya akan membentangkan tentang analisis persekitaran luaran yang mempengaruhi organisasi PDRM. Dalam organisasi PDRM, terdapat beberapa faktor persekitaran luaran yang mempengaruhi corak perkhidmatan PDRM. Kaedah analisis PEST digunakan untuk mengukur tahap pengaruh politik, sosial, ekonomi dan teknologi dalam organisasi tersebut. Analisis PEST yang pertama ialah melihat faktor persekitaran luaran dari sudut politik. Ia melihat bagaimana kerajaan boleh mempengaruhi organisasi, undang-undang bekerja, kepimpinan kerajaan dan peraturan persekitaran. Tugas PDRM tidak terikat dengan politik dan bersifat bebas dalam menguatkuasakan undang-undang dan memastikan keamanan negara. Hal ini kerana organisasi tersebut bersifat neutral dan tidak menyebelahi mana-mana pihak dalam politik. Seterusnya ialah faktor sosial. Faktor sosial dimaksudkan adalah melibatkan tingkah laku masyarakat, nilai budaya dan perubahan demografi. Tingkah laku masyarakat dan nilai budaya merupakan faktor yang mempengaruhi perkhidmatan dalam organisasi PDRM. Sekiranya masyarakat mempunyai tingkah laku yang baik dan nilai budaya yang baik, sudah tentu tren jenayah akan terus menurun. Selain itu, faktor ekonomi. Ekonomi negara mencerminkan kemajuan dalam negara kita. Kemerosotan ekonomi akan mempengaruhi organisasi PDRM, di mana PDRM terpaksa mengerat tenaga anggotanya untuk membendung kes jenayah yang meningkat akibat daripada kemerosotan ekonomi. Seterusnya, yang terakhir ialah faktor teknologi. Perubahan teknologi yang semakin canggih akan dapat meningkatkan prestasi kerja PDRM. Contohnya seperti IPRS atau dikenali sebagai Integrated Police Reporting System. Ia merupakan salah satu kemajuan teknologi dalam penerimaan report polis. Seterusnya ialah peluang dan ancaman. Analisis persekitaran luaran mendedahkan peluang dan ancaman terhadap organisasi PDRM. Peluang yang dimaksudkan ialah faktor persekitaran yang membantu menambah baik prestasi organisasi dan mencapai objektif strategik. Secara umumnya, teknologi menawarkan pelbagai perkhidmatan untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Kewujudan teknologi ini dijadikan medium untuk memudahkan, mempercepatkan dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Organisasi PDRM turut menikmati perkembangan teknologi ini dengan menerapkan teknologi tersebut dalam perkhidmatan kepada masyarakat. Seterusnya ialah ancaman. Faktor persekitaran luaran yang menyekat prestasi organisasi dan menghalang organisasi dari mencapai objektif strategiknya. Organisasi PDRM sangat mudah terdedah kepada bahaya semasa menjalankan tugas, seperti berhadapan dengan penjenayah, ancaman nyawa, kemalangan, ugutan, fitnah serta kehilangan harta kerajaan. Ancaman tersebut tidak dapat dielakkan namun dapat dikurangkan. Seterusnya saya akan
menerangkan berkenaan dengan analisis persekitaran dalaman yang mempengaruhi organisasi PDRM. Dari segi fungsi aspek, pengurusan sumber manusia merupakan garis panduan yang digunakan dalam organisasi PDRM. Pengurusan sumber manusia ini berfungsi untuk melahirkan warga PDRM yang bertaraf dunia. Pengurusan sumber manusia ini merupakan satu proses yang melibatkan pencapaian objektif dan maklumat dengan memenuhi keperluan masyarakat dalam usaha meneruskan dan meningkatkan kualiti, mengurangkan risiko dan memastikan keuntungan dari sudut KPI PDRM. Seterusnya ialah dari segi kewangan pula. Jabatan logistik merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menyelaraskan objektif organisasi ini. Antaranya ialah memberi perkhidmatan logistik bagi membekalkan segala kelengkapan darat, udara dan laut serta pelenggaraan dan operasi ke atas berbagai keperluan PDRM. Teras kecekapan. Teras kecekapan dalam organisasi PDRM adalah bergantung 3 fokus utama iaitu menjaga keamanan, berintegriti dan berkhidmat untuk masyarakat. 3 fokus berkenaan adalah untuk memperkasakan integriti dalam kalangan warga PDRM. Perubahan budaya kerja yang dilakukan perlu dilakukan dalam PDRM untuk menjadikan PDRM lebih berintegriti dan mempunyai jati diri. PDRM tidak akan sesekali menyembunyikan sebarang bentuk kesalahan jenayah, salah laku, rasuah atau pelanggaran disiplin dalam kalangan warga PDRM. Mengenai fokus yang kedua ialah memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan PDRM. Pelaksanaan perkhidmatan ini bukan saja berlaku di kaunter pertanyaan balai polis ataupun di sekatan jalan raya, malah ia diaplikasikan di mana-mana saja tatkala berlakunya interaksi bersama anggota PDRM dengan masyarakat. Dalam pada itu, mengenai fokus yang ketiga iaitu meneruskan usaha kerajaan dalam mengekalkan kesejahteraan masyarakat. PDRM akan memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Sebarang bentuk jenayah dan salah laku yang dilakukan oleh segelintir masyarakat hendaklah disalurkan kepada PDRM untuk memastikan kadar jenayah dalam masyarakat menurun. Selamat sejahtera, nama saya Octavia Imwana Lanting, nombor matriks 266764. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan pembangunan rancangan jangka panjang bagi pengurusan peluang dan ancaman yang berkesan serta kekuatan dan kelemahan sesebuah organisasi. Menurut Griffin RW 2004 menyatakan bahawa formulasi strategi merupakan satu proses yang terlibat dalam mencipta atau menentukan strategi sesebuah organisasi. Formulasi strategi jangka panjang yang strategik meliputi proses rumusan berkaitan dengan pembinaan misi, strategi, matlamat dan dasar dalam sesebuah organisasi. Formulasi strategi adalah satu proses di mana sesebuah organisasi melakukan penyusunan secara teliti terhadap langkah-langkah dalam membentuk objektif, matlamat dan hala tuju sesebuah organisasi. Seterusnya adalah kaedah merangka pilihan strategik. Kaedah yang digunakan bagi kumpulan kami adalah kaedah analisis SWOT. SWOT disingkatkan sebagai daripada perkataan strength S, weakness W, opportunities O dan threats. Bagi meningkatkan tahap pengurusan, kebanyakan organisasi menggunakan analisis SWOT sebagai panduan dalam menentukan kejayaan, pelaksanaan program pembangunan serta membantu organisasi terbabit mengenal pasti kekurangan dan kelebihan pesaing. Sebelum membuat analisis SWOT, pihak pengurusan hendaklah membuat penilaian persekitaran bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di dalam dan di luar Jabatan Polis Diraja Malaysia. Sebagai peluang, sebarang peluang dan kekuatan sedia ada yang dikenal pasti oleh pucuk pimpinan atasan Polis Diraja Malaysia harus diambil kira dan diguna pakai agar hala tuju, visi, misi dan objektif organisasi tersebut dapat dicapai. Seterusnya berkenaan dengan kriteria analisis SWOT. Kekuatan.
Kekuatan merupakan faktor dalaman yang boleh membantu organisasi mencapai visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan. Faktor dalaman biasanya merangkumi sumber yang dimiliki, kewangan, kelebihan dan kelemahan dalaman. Kelemahan, faktor dalaman yang boleh menghalang organisasi daripada mencapai kriteria visi, misi dan objektif organisasi. Seterusnya adalah peluang. Faktor luaran yang boleh menolong dan memberi implikasi terhadap organisasi bagi tujuan mencapai visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan. Faktor luaran yang dimaksudkan adalah seperti faktor sosial, ekonomi dan persekitaran. Ancaman, faktor luaran yang menggagalkan usaha sesebuah organisasi dalam mencapai visi, misi dan objektif yang ditetapkan. Berdasarkan persoalan matriks SWOT tersebut, dapat disimpulkan beberapa analisis SWOT berkenaan dengan Polis Diraja Malaysia. Dari segi kekuatan, Polis Diraja Malaysia mempunyai banyak unit dan aset. Selain daripada itu, Polis Diraja Malaysia merupakan kuasa menegakkan undang-undang dan juga merupakan aset keselamatan penting negara. Seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan organisasi tersebut adalah kekurangan peruntukan kewangan, kekurangan kekuatan tenaga sumber manusia. Isu di kalangan anggota menyebabkan imej PDRM sebagai kuasa menegakkan undang-undang terjejas, arahan yang kurang jelas dan mempunyai tugasan rojak. Tugasan rojak yang dimaksudkan adalah seorang anggota polis mempunyai banyak tugas yang tidak berkenaan dengan skop tugas yang ditentukan. Faktor luaran, peluang. Peluang yang kita lihat yang ada pada Polis Diraja Malaysia adalah perkembangan teknologi memudahkan perkhidmatan PDRM. Selain daripada itu, strategi struktur kerja yang teratur dan sistematik dan rangkaian komunikasi dengan jabatan luar melalui program community policing. Ancaman. Terdapat pelbagai ancaman yang ada di dalam PDRM. Contohnya, tekanan daripada pelbagai lapisan masyarakat seperti terjadinya tomahan, fitnah dan sebagainya. Trend jenayah ala baru semakin berkembang dan berleluasa seiring dengan perkembangan globalisasi, mudah terdedah dengan masalah rasuah daripada pihak luar dan mempunyai ancaman cyber atas talian, dan seterusnya adalah aduan awam. Seterusnya, saya akan membentangkan matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan setiap persoalan yang ada di setiap analisis SWOT. Sebagai contoh, faktor dalaman. Faktor sedia ada yang dalam Polis Diraja Malaysia. Kekuatan. Antara persoalan yang ada di kekuatan adalah apa kekuatan organisasi, apa yang perlu dikekalkan, apa kekuatan yang perlu dinaik taraf, kelebihan apa yang membuat PDRM berdaya saing. Kelemahan, apa kelemahan yang ada dalam organisasi, apa yang perlu dibaiki, apa yang perlu diubah, apa yang perlu dihentikan. Seterusnya adalah faktor luaran ataupun dikenali sebagai faktor persekitaran. Di peluang adalah peluang apakah yang boleh diambil berpandukan kekuatan sedia ada, apakah arah aliran yang sedia ada dalam organisasi. Aliran yang dimaksudkan adalah trend yang sedia ada dalam organisasi PDRM. Dan seterusnya adalah apa perubahan organisasi yang dijangka akan berlaku. Dari segi ancaman pula, apakah ancaman yang sedia ada, apakah perkara buruk yang akan memudaratkan organisasi di masa akan datang, siapakah persaingan organisasi, apakah persaingan yang perlu dihadapi, dan apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku ancaman. Kesimpulan, pelan pengurusan strategik perlu dirancang dengan sempurna agar komponen kepimpinan berwawasan, perbelanjaan dan peruntukan kewangan yang mencukupi, modal insan yang profesional dan dapat berkolaborasi dengan rakan strategik yang disokong dengan keupayaan dan pemerkasaan teknologi dan maklumat selaras dengan misi, visi dan matlamat.